Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aula binti Azif, nombor metrik 2211230 akan membentangkan berkaitan dengan refleksi kajian tindakan yang bertajuk penguasaan muzakkar dan muannas dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menilai menggunakan kaedah buih-buih kepada 5 orang murid tingkatan 1 Sekolah SMK Datuk Mansur Negeri Sembilan. Seterusnya kita lihat kepada maklumat ringkas kajian. Nama sekolah ialah SMK Datuk Mansur Negeri Sembilan. Kumpulan sasaran 5 orang murid 1 Biruni iaitu kelas aliran agama. Penyataan masalah yang pertama ialah murid mempunyai masalah dalam membaca dan menyatakan muzakkar dan muannas dengan betul. Yang kedua, murid lemah dalam mengenal pasti dan mengkategorikan muzakkar dan muannas dengan betul. Objektif kajian yang pertama ialah 5 orang murid dapat membaca perkataan daripada muzakkar dan muannas dengan bacaan yang tepat. Yang kedua, 5 murid dapat mengkategorikan dan mengenal pasti perkataan daripada muzakkar dan muannas dengan betul. Yang ketiga, mengetahui pandangan 5 orang murid tersebut terhadap kaedah buih-buih yang digunakan. Refleksi gelung pertama, kita lihat kepada pra-refleksi. Pada permulaan kajian, kami telah menjalankan ujian pra kepada 5 orang murid yang telah dipilih. Hasil keputusan ujian mendapati bahawa 3 orang murid berada pada tahap lemah dan 2 orang murid berada pada tahap yang sederhana. Seterusnya, kita lihat pula kepada ujian semasa yang telah kami perkenalkan satu kaedah intervensi bagi mengatasi masalah tersebut yang dikenali sebagai kaedah buih-buih. Seperti mana yang kita dapat di slide ini, yang di kanan atas ini adalah kaedah buih-buih yang telah diperkenalkan oleh kumpulan kami. Seterusnya, kita lihat pula kepada ujian post-refleksi. Setelah selesai proses PDP menggunakan kaedah buih-buih sebagai kaedah intervensi, guru akan mengedarkan ujian pos yang mengandungi soalan yang sama seperti ujian pra bagi menguji tahap kefahaman murid. Ujian pos mencatatkan sedikit peningkatan terhadap pencapaian murid iaitu 3 orang murid berada pada tahap yang sangat baik dan mendapat markah di antara 21 hingga 25. Manakala seorang murid berada pada tahap baik dengan markah 16 hingga 20. Seterusnya, seorang lagi berada pada tahap sederhana dengan jumlah markah 11 sehingga 15. Seterusnya, kita lihat kepada perbandingan pencapaian murid dalam ujian pra dan pos. Dapat kita lihat daripada permulaannya, murid yang mendapat 6 sehingga 10 markah, 3 orang murid, 11 sehingga 15, 2 orang murid. Manakala kita lihat pula kepada ujian pos, murid yang mendapat 11 hingga 15 ada seorang murid, yang kedua 16 sehingga 20 ada seorang murid dan 3 majoriti murid mendapat 21 sehingga 25 markah. Jadi dapat kita lihat bahawa peningkatan yang baik berlaku di antara ujian pos dan juga ujian pra dan juga ujian pos. Jadi peningkatan yang sangat baik daripada majoritinya mendapat 6 hingga 10 markah meningkat kepada majoriti mendapat 21 sehingga 25 markah. Refleksi gelung kedua. Ujian pra dan pos dijalankan di gelung 2 dengan mengadakan penambahbaikan dari segi intervensi iaitu dengan pelaksanaan kaedah nyanyian. Dapat kita lihat di murid pertama, murid A, ujian pos gelung pertama mendapat 20%, ujian pos gelung kedua mendapat 60%, seterusnya murid B 40% ke 60%, peningkatan yang sangat baik. Murid C 60% kepada 80%, murid D yang paling tinggi peningkatannya 60% ke 100%, murid E 60% ke 80%. Jadi dapat kita lihat secara kesimpulannya kesemua menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Jadi dapat saya rumuskan bahawa intervensi yang telah dijalankan oleh kumpulan kami mendapat respon ataupun hasil yang positif daripada murid-murid di sekolah SMK Datuk Mansur tingkatan 1 Biruni. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.